nak bagi tahu bahawa kelas ini tak menarik dan sebagainya, mungkin juga, eh, kita boleh jadi kawan yang baik, bagi tahu awal-awal, tak boleh masuk kelas, ada hal dan sebagainya. Bukan apabila saya nak add manual, kalau saya add manual dan memang awak ada urusan yang lain, apabila, pihak universiti semak kedatangan, tiba-tiba tengok, dalam kelas saya tiba-tiba hadir pula, tetapi dalam masa yang sama awak berada di luar kawasan dan sebagainya, okey. Jadi dia akan menjadi satu persoalan lah kalau saya add manual, okey. Nak add tu boleh, tetapi dia akan menjadi satu persoalan, dalam pada tarikh dan masa yang sama awak berada di luar kawasan dan sebagainya, okey. Jangan main-main dengan kedatangan, kedatangan ni akan disemak, kemudian dekat di penghujung kelas nanti akan keluar peratusan, okey. Orang ni 100%, orang ni 95%, orang ini 60% dan sebagainya, okey. Sekarang kita dah pergi kepada fasa bukan 100% lagi kerja khusus, tetapi, eee, pemantauan daripada HCA itu, lebih apa, lebih telitilah selepas ini. Berbanding semester-semester sebelum ini, yang kebanyakan kursus 100% kerja khusus, sekarang ni HCA, dia lebih prihatinlah, dia akan lihat portal dan sebagainya. Dia akan jadi masalah lah lepas ni. Okey. Kalau terlupa ke apa ke, pastikan selepas kelas tu, bagi tahu saya balik. Okey. Asa saya terlupa, saya terlajak tidur ke, kan saya cakap kita boleh berkompromi, kita boleh jadi sahabat yang baik. Awak boleh bagi tahu secara jujurnya, "Saya minta maaf tak boleh masuk, sebenarnya saya terlajak tidur." Bagi tahu, okey. Ataupun, telefon saya pecah, jatuh ke, laptop saya rosak ke apa ke, jangan senyap. Pastikan awak bagi tahu. Okey? Baik, itu saja mukadimah saya untuk hari ini. Kita akan masuk topik yang baru. Kenapa gembira sangat Afiq? Saya buat kelakar ke? Seirma sedang balik dari kampung sekarang. Bagi tahu, bagi tahu. Oh, pula dah sedih pula dah. Orang tanya kenapa suka, buat sedih pula dah. Dah kenapa pula sedih? Okey, kita akan masuk topik yang baru, tertib mengarang. Okey, saya tak berapa sihat sebenarnya, saya dah 1, 2, ni hari ketiga saya demam. Tetapi bolehlah nak bercakap-cakap ni boleh lagilah. Cuma, lidah ni rasa payau. Dah berapa hari rasa tak makan nasi pun, tak ada selera. Baik, kita masuk kepada tertib mengarang, Apa yang awak faham dengan tertib? Tertib adab lah, awak nak pergi rumah orang, nak bergaya, harus ada adab-adab dia, tata susila dia. Pergi rumah orang bagi salam dulu, tekan loceng, tak adalah terus masuk rumah orang, saya nak bergaya, terkejut orang tu. Tahu orang tu tengah terkangkang-kangkang tengok televisyen dekat ruang tamu, tiba-tiba awak masuk rumah dia kata nak bergaya. Okey, tak ada adab macam tu, jangan macam tu. Begitu juga dengan menulis, kita juga ada adab dia, fasa-fasa tertentu untuk menulis. Okey, itu yang dikatakan dengan tertib mengarang. Okey? Baik, jelas, 20 ada yang tak sempat nak scan ke? Kenapa? Yang tak scan ni ramai. 7 orang tak scan. Baik, proses menulis, menurut Patty, Patty 1978, tumpuan tidak hanya pada hasil penulisan semata-mata, tumpuan pada proses penulisan. Okey. Maksudnya apabila kita bercakap tentang hasil penulisan sesuatu penulisan, kita tidak melihatnya kepada, hasil yang telah siap sahaja. Okey. Sebaliknya kita melihat, bagaimana penulisan itu terhasil, bagaimana proses yang dilaluinya. Okey. Perkembangannya bagaimana. Maksudnya begitulah. Okey. Menurut Awang Sarian 1991, pengolahan gagasan atau pemikiran dan juga, proses mekanis, okey. Proses mekanis ni proses tata bahasa lah, tanda baca, huruf besar, huruf kecil dan sebagainya, okey. Tanda soal, tanda koma dan sebagainya itu adalah, mekanis, okey, yang melibatkan penguasaan alat dan teknik untuk mengungkapkan gagasan dan juga pemikiran.
sekejap bateri nak habis. Okey, jadi awang seharian pun lebih kurang sama juga, dia bercakap tentang alat, ataupun teknik, untuk mengungkapkan gagasan dan juga yang digunakan untuk menghasilkan penulisan tersebut. Okey, baik, peringkat dalam proses menulis, ini juga selalu masuk dalam kuis lah, boleh highlightkan. Okey, sekejap, Okey, dekat sini ada, 2 peringkat, maksudnya peringkat, yang diasaskan oleh 2 orang yang berbeza. Okey, tetapi sebenarnya, peringkat itu adalah peringkat yang sama, tetapi oleh kerana ianya terhasil daripada 2 orang sarjana, daripada 2 orang yang berbeza, jadi terma-terma yang digunakan adalah berbeza-beza. Okey, tetapi sebenarnya adalah benda yang sama. Okey, kita lihat satu persatu. Okey. Peringkat dalam proses menulis menurut VR Ruggiero. Okey, menurut Ruggiero 1981, daripada buku dia The Art of Writing. Okey, peringkat yang pertama adalah perancangan, peringkat yang kedua adalah penulisan, peringkat ketiga adalah penyuntingan. Okey, peringkat pertama tu perancangan lah, kita nak buat apa, kita nak pilih tema apa dan sebagainya. Okey, kemudian peringkat kedua adalah penulisan, peringkat ketiga kita nak edit lah, peringkat penyuntingan. Okey, kemudian yang keduanya oleh Mac Ryman. Okey, dan prosesnya juga adalah proses yang sama sebenarnya. Okey, ada proses pra-penulisan, kemudian ada proses menulis, kemudian ada proses menulis semula. Okey, ini menurut Mac Ryman. Okey, 1980. Tetapi sebenarnya benda yang sama. Apa yang sama? Peringkat perancangan oleh Ruggiero adalah benda yang sama dengan peringkat pra-penulisan oleh Mac Ryman. Okey, itu yang saya maksudkan. Okey, peringkat penulisan oleh Ruby kat sini dia menggunakan McRayman lah. Okey. Tetapi apabila kita bercakap tentang pra-penulisan, itu adalah benda yang sama yang terkandung dalam bahagian perancangan ataupun planning menurut Ruggiero. Okey, kita lihat yang pertama iaitu pra-perancangan. Yang pertama, kenal pasti perkara ataupun subjek. Apa benda yang kita nak tulis. Okey. Perkara atau subjek mestilah menarik minat penulis. Maksudnya kita sendiri minat dengan subjek tersebut, perkara tersebut untuk kita menulis. Okey. Kalau kita tak minat perkara tersebut untuk nulis, dia akan jadi masalah lah. Okey, contohnya dalam ah, peperiksaan karangan, kita diberi pilihan ada 5 topik, tetapi kita harus pick 3 sahaja contohnya, okey. Dan pastinya kita akan memilih 3 tajuk yang betul-betul kita tahu, yang betul-betul mudah bagi kita, betul? Kita tak akan pilih tajuk yang susah bagi kita, okey. Kalau kita pilih tajuk yang susah, jenuhlah, masa tengah berjalan, kita fikir, fikir, fikir nak dapatkan idea dan sebagainya, okey. Ianya seolah-olah meletakkan batu di atas kepala kita. Okey, jadi kita pilih, tajuk yang mudah bagi kita, yang mudah untuk kita menulis dan sebagainya, yang kita ada idea, yang kita ada mungkin ada pengalaman, pengalaman dari segi pengalaman peribadi, yang pernah kita lalui ataupun pengalaman dari segi pembacaan, pembacaan juga termasuk sebagai, suatu pengalaman, pengalaman pembacaan yang pernah kita baca sebelum ni. Jadi kita ada idea untuk kita menulis tentang sesuatu perkara. Okey. Baik, kemudian, perincian subjek, kita perincikan daripada tajuk yang lebih umum, yang besar kepada tajuk yang khusus. Okey, dia tulis dekat sini, dia bagi contoh, kalau orang itu berminat tentang, sastra, okey, jadi subjek yang besarnya adalah sastra. Dia nak menulis tentang sastra, tetapi nak tulis tentang apa? Kita kecilkan skop. Sastra tu bidangnya besar, ada sastra kanak-kanak, ada sastra remaja, ada sastra itu, ada sastra bandingan, ada sastra apa lagi, silang budaya, sastra elektronik, sastra cyber dan sebagainya, pecahannya banyak. Okey, jadi kita pick satu iaitu sastra kanak-kanak. Okey, jadi apabila kita dah pilih, bidang, yang secara khusus ni iaitu sastra kanak-kanak, jadi kita tak tahu lagi kita nak tulis tentang apa, jadi kita pilihlah tajuk yang khusus. Sebagai contohnya dia nak tulis sastra kanak-kanak semakin terjadi dalam arus pembangunan sebab dan akibat senario ini pada khazanah penulisan negara. Okey, sebabnya mungkin, berkurangnya, buku kanak-kanak. Okey, kalau kita ikut laporan, Hadiah Sastra Perdana Malaysia, memang akan disebut oleh panel bahawa kita terdapat kekurangan,
dari segi penghasilan buku sastra kanak-kanak. Okey, itu kita belum lihat lagi dari segi kualitinya. Okey, kalau kita lihat dari segi kuantitinya, memang sedikit. Okey, dari segi, buku puisi kanak-kanak, novel remaja, novel kanak-kanak, memang sedikit, kuantitinya, uh, tak sampai 100 pun, berbanding novel remaja, novel dewasa dan sebagainya. Okey. Kemudian kita tentukan tajuk, aspek yang perlu diambil perhatian untuk memilih tajuk mengandungi maklumat, maksudnya apa yang kita hendak sampaikan tu terkandung dalam tajuk, Sebab itulah apabila kita baca tajuk kita dah tahu dah, kita dapat meneka, apakah kandungan, penulisan tersebut. Okey, seterusnya menarik perhatian. Okey, kita kena pandai juga menghasilkan, tajuk yang catchy, ataupun tajuk yang menarik dari segi, susunan rimanya. Okey, kadang-kadang ada juga penulis yang pandai susun tajuk dari segi rimanya, jadi kita baca sedap saja, sebab dia bernada, berirama tajuk dia. Okey, kemudian berbentuk soalan, boleh juga tajuk itu berbentuk soalan, maksudnya kita letak tajuk, dalam bentuk soalan lah, ada tanda soal dekat belakangnya, sebagai tajuk. Okey, kita mendatangkan kemusykilan kepada pembaca. Apabila pembaca baca tajuk, pembaca akan rasa was-was, apa benda yang nak disampaikan ni? Tajuknya adalah, berbentuk soalan dan sebagainya. Kemudian mudah diingat, okey. Kemudian mengandungi unsur humor, ada kelakar sedikit dekat tajuk dia, mungkin boleh dicipta, kemudian mengandungi perulangan bunyi. Okey, ini adalah yang saya cakap rima tadi tu. Okey, benda-benda ini sangat menariklah, untuk kita, menjadikannya sebagai satu tajuk kita. Kita boleh cubalah nanti, kalau kita nak buat esei ke apa, tetapi berbeza apabila kita nak menghasilkan suatu bentuk penulisan ilmiah. Awak nak buat FYP awak, kena bergantung juga. Okey, kita tak boleh terlalu nak berhumor, apabila membina tajuk, bagi FYP kita, tesis kita, tak boleh. Okey, mengandungi maklumat tu okey, tetapi kalau nak mengandungi unsur humor tu agak agak jengkel lah, agak 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 aneh lah, apabila kita nak buat untuk FYP kita, kita nak buat satu bentuk penulisan ilmiah. Okey, harus berpada-pada. Seterusnya mencerna idea. Okey, bagaimana kita nak mencerna idea. Kita dah nak buat topik tadi pasal apa, pasal sastra tadi tu. Okey, jadi kita nak kenalah ada isi-isinya. Alah lari pula dah sekejap. 25, 24 ada lagi seorang tak masuk, pergi mana? Ni dah tak nak kawan dengan saya ke? Saya ingat tak sampai kelas terakhir saya ni, tetapi sampai bila-bila. So jadi yang tak masuk ni kenapa? Dah tak nak kawan dengan saya ke? Sekejap dia lari pula dah. Okey, contohnya kita nak buat tajuk ini kan, saya pergi Kostan balik, sasar kanak-kanak semakin tercicir dalam arus pembangunan sebab dan akibat senario ini pada khazanah negara. Kita dah ada tajuk, jadi bagaimana pula kita nak buat isi dalam penulisan kita. Jadi kita boleh mencerna idea. Ya Allah, hitam putih hitam pula dah. Kita boleh mencerna idea. Jadi ada beberapa cara ataupun kaedah untuk kita mencerna idea. Okey, yang pertama adalah penulisan bebas. Okey, maksudnya kita tulis lalu, tanpa memikirkan, kesalahan tata bahasa, kesalahan isi dan sebagainya. Okey, cara yang pertama adalah kita hanya menulis saja. Okey, jangan biarkan, benda itu tak bergerak. Okey, contoh waktu awak nak buat FYP awak nanti kan, pastikan awak tulis saja dahulu, Jadi apabila awak tak tulis, awak tak buat apa-apa, awak bagi tahu awak tak ada idea dan sebagainya, benda itu tak bergerak. Okey, jadi awak buang masa. Okey, jadi apabila awak dah mula menulis, contohnya macam penulisan bebas, awak tulis saja apa yang awak nak, sekurang-kurangnya selepas itu apabila awak baca balik, kita boleh edit balik. Okey, kita boleh rasa okey sesuai ataupun tidak untuk dimasukkan dalam FYP kita, penulisan kita dan sebagainya. Okey, itu adalah cara pertama, iaitu kita tulis saja, tanpa memikirkan, kesalahannya, betul ataupun tidak, tata bahasanya betul ataupun tidak, isinya betul ataupun tidak. Okey, yang pertama adalah penulisan
bebas, tulis saja, lantak call lah, betul ataupun salah. Okey, tulis saja dahulu. Okey, ini antara aktiviti penulisan bebas yang bercerita dengan ayat sendiri, menulis pesanan yang ada dibuat, menulis karangan cerita sendiri, menulis kenyataan untuk sesuatu pengumuman, menulis dialog, menulis ucapan, laporan ringkas. Seterusnya penulisan berfokus. Faham soalan penugasan penulisan, kenal pasti tujuan penulisan, kenal pasti pembaca sasaran, sudut pandangan dan sebagainya, skupkan tajuk. Okey, yang ni dia pergi lebih detail. Okey, lebih detail. Contoh soalan, berikan ulasan anda terhadap filem yang ditayangkan oleh sistem televisyen di Malaysia. Okey, isunya apa, temanya perfilman, media, skop perbincangan, apakah filem, dokumentari, kempen, rencana iklan, kategori mana yang dipilih, buat ulasan huraian kesan ke atas masyarakat. Okey, macam yang cara yang pertama tadi adalah penulisan bebas. Okey, jadi penulisan bebas dia tulis saja, kalau berkaitan dengan filem tulis saja. Okey, jadi apabila dia semak balik, mungkin benda itu tak bersesuaian. Okey, mungkin apa yang ditulis itu adalah berkaitan drama ke, ataupun berkaitan tentang adaptasi ke, apa-apa sajalah. Okey, yang berkaitan tetapi tidak berfokus. Okey, itu adalah penulisan bebas tadi. Okey, tetapi penulisan berfokus ini dia dah fokus dah. Okey, apa yang disampaikan itu adalah benda-benda yang hendak disampaikan dalam tulisan tersebut. Okey, jadi dia akan banyak bersoal. Okey, skop perbincangan, apakah filem, filem tu filem yang bagaimana, filem dokumentari ke, filem pendek ke, filem panjang ke, iklan ke, kategori yang mana. Okey, dia dah decide dah dekat situ, siap-siap. Okey, baik, setakat ni faham? Baik, seterusnya kita pergi kepada brainstorming. Okey. Bagaimana kita nak dapatkan idea, cara yang seterusnya adalah brainstorming, percambahan fikiran. Dimulakan oleh Alex Osborne, seorang industrialis dari Amerika Syarikat. Teknik berkumpulan untuk mendapatkan idea. Idea dari seseorang akan mencapai idea orang lain, merasa dua idea hingga terhasil banyak idea. Ada kerjasama antara ahli kumpulan perbincangan membina. Okey, ini fokus kepada uh, tugasan berkumpulan lah. Okey, awak duduk dalam satu kumpulan, buat dalam satu bulatan, jadi seorang demi seorang akan mengeluarkan idea. Okey, orang pertama keluarkan idea dulu. Okey, lepas tu orang kedua pula. Okey, walaupun kadang-kadang orang kedua tu mungkin dia tak ada idea apa pun. Okey, tetapi apabila dia mendengar idea orang pertama, dia akan dapat idea daripada idea orang pertama itu. Okey, mungkin dia akan memberikan satu idea untuk menambah baik idea orang pertama itu. Okey, kemudian pergi pula pada orang ketiga pula akan memberi idea yang lain, orang keempat mungkin dia akan menambah baik idea orang yang kedua tadi. Okey, sebegitulah selebihnya, selanjutnya. Okey, itu adalah percambahan fikiran, brainstorming. Okey, yang ni faham? Eh, kita duduk dalam satu kumpulan, kita cuba keluarkan idea seorang demi seorang. Okey, itu adalah brainstorming. Okey. Kemudian catatan harian, macam diary ke apa ke, dekat situ boleh kita dapatkan idea. Tulis dalam nota kecil di dalam komputer, latihan menulis secara bebas dan berstruktur yang tertentu, bantu kembang idea dengan lebih terarah. Hari ini kulihat berlakunya peningkatan kes jangkitan virus di Malaysia. Semalam seorang kalangan disyaki doktor mengidap penyakit SARS. Mengapa dunia kian hari kian tercemar dan terdera dengan serangan virus sebegini? Apa salahnya si kecil yang baru hendak mengenal dunia? Siapa membawanya? Hampir kiamatkah dunia dengan turunnya bala sebegini? Ini zaman SARS, kita dah zaman COVID dah. Dah lama dah contoh ni. Okey. Jadi ini dia macam diari lah. Okey. Ianya suatu kaedah ataupun satu latihan untuk kita memperkembangkan idea. Okey. Bagaimana diary ini berfungsi untuk memberikan idea? Okey, contohnya dia menulis tentang virus kan ni. Okey. Tiba-tiba awak dapat satu task, satu tugasan untuk bercerita tentang virus. Okey. Kemudian awak teringat, oh yelah aku pernah tulis tentang SARS ni dalam diary. Okay, jadi awak akan semak balik diary awak. Secara tidak langsung awak dah ada idea dah. Okay, sebab SARS ni dah lama dah berlaku, jadi mungkin awak tak ada bayangan, tak ada idea untuk menulis tentang SARS. Tetapi dalam masa yang sama awak teringat,
awak pernah tulis dalam diari awak pada tahun sekian-sekian tentang SARS. Okey. Jadi awak rasa awak nak buka balik diari awak, nak semak balik diari awak, dekat situ mungkin dekat situ awak akan dapat idea balik untuk menulis tentang SARS. Okey. Kemudian seterusnya adalah dialog imajinasi. Bagaimana kita nak mencerna idea, nak dapatkan idea untuk menulis, kita buat dialog imajinasi. Okey. Tetapi dialog imajinasi ni dia orang cakap macam orang gila lah sedikit sebab kita bercakap seorang demi seorang. Okey, kita bercakap, kita bertanya, kitalah yang menjawabnya. Itu yang dimaksudkan dengan dialog imajinasi. Okey, awak ada kawan imajinasi? Awak pernah dengar terma kawan imajinasi? Masa awak kecil-kecil dahulu? Okey, pernah ada kawan imajinasi? Ada tak? Ataupun awak tak pernah dengar pun terma kawan imajinasi? Pernah dengar? Pernah. Pernah ada ke kawan imajinasi sampai sekarang? Anis? Takutlah nanti orang kata saya gila. Tetapi normal lah normal selalunya waktu zaman kecil-kecil lah kita akan ada kawan imajinasi. Okey. Tak selalulah kot mungkin ada yang ada, mungkin ada yang tak ada. Dia beranggapan dia ada kawan yang bermain dengan dia. Dia main seorang-seorang tapi dalam masa yang sama dia bercakap seorang-seorang. Dia ada kawan imajinasi. Okey. Kadang-kadang dalam bilik air kadang-kadang kita dengar budak-budak ni duk bercakap seorang-seorang tengah mandi kan. Tengah mandi ke apa, tapi dalam masa sama dia duk main air, dia duk bercakap, ni. Kita tanya duk bercakap dengan siapa tu, adalah dengan kawan dia dan sebagainya. Okey, sangat menakutkan sangat mengerikan. Okey. Jadi dialog imajinasi ni macam ni juga. Okey. Maksudnya awak yang bertanya, awaklah yang akan menjawabnya. Okey. Maksudnya ada respon tapi respon tu sebenarnya daripada awak juga. Okey. Pertama kali saya menyentuh pihaya, saya benar-benar kaget dan gugup. Respon dari kawan imajinasi mengaku tidak menolak, tidak mengatakan tidak. Saya takut dipelakuk oleh rakan-rakan saya. Okey. Kita tak pernah tahu, tak pernah rasa tentang pil-pil hayal dan sebagainya. Okey. Jadi kita berimajinasi, kita ada kawan, kita tengah bersembang, jadi kita nak mendapatkan idea, nak menulis tentang pil hayal. Okey. Jadi kita tertanya-tanya kenapa kamu terlibat dengan pihaya ni? Kenapa kamu tak tolak? Kamu tahu itu benda yang salah. Kenapa kamu cakap tidak, mengatakan tidak kepada suruhan kawan awak tu? Okey. Jadi dia pun balas dengan diri dia sendiri. Saya takut diperlakukan oleh rakan-rakan saya. Kita macam membina satu kebarangkalian. Okey. Mengapa sekian-sekian? Mengapa sekian-sekian? Okey. Itu adalah dialog imajinasi. Bercakap seorang-seorang seolah-olah bercakap dengan orang lain, tetapi sebenarnya adalah diri awak sendiri. Okey. Seterusnya ini adalah satu teknik yang biasa kita gunakan daripada kita sekolah lagi kita didedahkan dengan teknik peta minda. Okey. Kita buat peta minda cantik-cantik kita di tengahnya kita tulis tajuknya jadi kita buat kita keluarkan apakah idea-ideanya. Okey, ini benda biasa. Baik, seterusnya adalah heuristik. Heuristik ini adalah satu bentuk persoalan. Okey. Ini juga selalu juga masuk dalam kuis lah. Okey. Jadi apabila awak nampak saja heuristik, HURISTIK, awak cari dekat pilihan jawapan, awak cari pilihan jawapan dia ada tak 5W1H. Okey, kalau awak jumpa ada satu pilihan jawapan yang 5W1H, itulah jawapan untuk soalan yang bertanyakan tentang heuristik. Okey, itulah jawapan untuk yang bertanyakan tentang heuristik. Tiba-tiba dalam soalan ada tanya tentang heuristik, awak terus cari dekat pilihan jawapan ada tak 5W1H. Okey, ataupun teknik bertanya soalan apabila, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Okey, itu adalah heuristik. Okey, berbeza dengan dialog imajinasi. Dialog imajinasi dia tidak memberi penekanan kepada 5W1H. Okey, tetapi kalau heuristik dia akan memberi penekanan kepada 5W1H. Okey, selalu masuk dalam kuis. Okey. Jadi apabila awak baca soalan dia tanya tentang heuristik, awak tengok pilihan jawapan, kalau ada 5W1H itulah jawapan dia. Okey. Cari bahan yang sesuai, senarai isi, idea, fakta, tentukan pendekatan yang sesuai, sediakan rangka. Ingat sebelum menulis diulang balik kena pasti perkara subjek, tentukan tajuk mencerna idea, cari bahan sesuai, senarai isi, fakta, idea, tentukan pendekatan sesuai, sediakan rangka. Okey. Tadi ia adalah
proses yang pertama, sekarang kita masuk proses yang kedua iaitu penulisan. Bagaimana kita nak menulis, kita dah ada idea dah. Kita dah brainstorming tadi ataupun kita bercakap langsung dialog imajinasi tadi. Jadi secara tidak langsung kita dah ada isi apa yang kita nak menulis dalam penulisan kita. Okey. Yang pertama kita bina isi dan idea dengan baik. Okey. Kita pilihlah. Okey. Dalam imajinasi tadi mungkin ada benda yang tak berapa sesuai, kita buangkan. Yang mana kita sesuai, yang bagus, kita kekalkan. Okey. Hubungkan kata menjadi ayat, perenggan dan wacana. Okey, daripada idea tersebut kita jadikan sebuah ayat lah. Sebuah ayat, sebuah perenggan, dan sebuah penulisan yang lengkap lah, wacana. Pilih diksi kata yang sesuai dalam teks penulisan. Diksi adalah pemilihan kata yang sesuai. Apakah itu diksi? Diksi ialah pemilihan kata yang sesuai. Okey, kadang-kadang kita menulis, kita beranggapan sedap tak sedap. Kita tulis, sedap ayat ni betul kot. Okey, tetapi kita tidak melihat daripada segi pemilihan perkataan iaitu diksi. Sedap saja tidak memadai kalau pemilihan perkataannya adalah salah. Okey, pemilihan perkataannya adalah tidak tepat dalam konteks ayat tersebut. Okey, jadi kita harus melihat dari segi pemilihan perkataan. Okey, dekat sini dia ada bagi contoh kurang tepat dan juga tidak tepat. Pada zaman moden ini media memang mempunyai pengaruh yang banyak dan berkesan. Di negara kita, bilangan rakyat yang tidak dipengaruhi oleh media sangatlah kurang. Okey, walau bagaimanapun meletakkan media sebagai menyebabkan gejala tidak sihat di kalangan remaja adalah melampau. Masalah sosial di kalangan remaja berpunca daripada banyak faktor. Okey, bila kita baca sekali imbas, kita rasa ayat itu betul. Okey, kita rasa ayat itu betul. Allahuakbar. Kita rasa ayat ini betul. Okey, tetapi sebenarnya adalah uh, ada terdapat ketidakwajaran dalam beberapa pemilihan perkataan. Okey, yang bawah tu lebih tepatlah. Contohnya, eh, pada zaman moden ini media memang mempunyai pengaruh yang luas dan berkesan. Kalau pengaruh kita lebih sesuai tentang luas tak luas. Okey, bukan banyak ataupun tidak banyak. Sebab pengaruh itu kalau banyak ni adalah satu benda yang berkuantiti yang boleh kita kira tau. Kalau kita tengok betul-betul kan, banyak. Banyak ke tak banyak kita lihat kuantitinya. Okey, kita boleh benda yang boleh dibilang. Okey, itu adalah banyak ataupun sedikit. Okey. Pengaruh ni adalah satu benda yang mempengaruhilah. Ada setengah tu orang ini mudah dipengaruhi oleh kopi. Ada setengah orang tu sukar untuk dipengaruhi oleh kopi dan sebagainya. Benda itu adalah sesuatu yang sangat abstrak. Okey. Kita tak boleh nak apa? Nak mencampur adukan mengatakan bahawa satu dunia boleh dipengaruhi oleh kopi dan sebagainya. Orang ini terpengaruh, orang tidak terpengaruh dan sebagainya. Pengaruh ini adalah sesuatu benda yang abstrak. Okey. Jadi adalah lebih tepat kita guna kat di situ adalah luas. Okey. Lepas itu dekat situ sangatlah kurang ditukar kepada amatlah sedikit. Okey. Kemudian di kalangan ditukar kepada dalam kalangan lah lebih tepat. Di itu menunjukkan kepada tempat. Okey. Jadi apabila bercakap tentang suatu uh, suatu pusaran, satu kelompok manusia, yang lebih tepat adalah dalam kalangan. Okey, harus berhati-hati. Ini adalah dari segi pemilihan perkataan. Kadang-kadang kita rasa betul, tepat, tetapi sebenarnya kurang sesuai. Okey, setakat ni faham? Irma baru masuk ke? Irma balik daripada mana? Saya lupa pula, saya tak bawa. Uh, Mana kesenarai nama? Irma balik daripada mana? Irma masuk dah tadi, saya tengok. Ke Irma dalam bas ke? Ima baru sampai ke, Ima dalam bas ke, Ima dalam apa ke? Ke Irma dalam hati saya. Sebab itulah Irma ada di mana-mana. Sebab Irma ada di hati saya. Irma dah sampai ke, baru sampai ke? Dalam bas ke?
ataupun bagaimana? Bagus kawan bagi tahu Ima dalam perjalanan pulang kerja bagus Okay, terima kasih dekat kawan tadi tu. Okey. Baik, seterusnya letak tanda baca yang betul, tentukan perenggan seperti perenggan pendahuluan, perenggan isi tubuh dan perenggan penutup. Okey. Nanti akan ada satu topik pemerengganan, kita akan masuk nanti. Tentukan subtajuk ilustrasi gambar yang bersesuai. Kenapa si modus wacana-wacana pendedahan penghujan pemujukan pemaparan pelukisan, proses pemerengganan. Okey. Kalau nak cantik pemerengganan ni paling asasnya, kalau perenggan pertama awak letak ada 5 baris, pastikan perenggan-perenggan seterusnya pun ada 5 baris, baru cantik. Okey. Yang tak cantiknya perenggan pertama ada 5 baris, perenggan kedua oleh kerana awak banyak idea, ada 20 baris. Tiba-tiba perenggan yang penutup, tak ada idea, ada 3 baris je. Okey, jadi dia tak selari, tak cantik. Okey, kita kena cantikkan pemerengganan kita tu. Baik, kita masuk pada proses yang ketiga. Proses yang ketiga iaitu penyuntingan. Okey, proses penyuntingan. Oh, belum sampai jadi Imam masih dalam bas ke? Imam dalam apa? Dalam kereta? Tapi tak apalah nanti saya manual. Proses penyuntingan, proses memperkenalkan emas dan membiarkan karangan untuk dicetak menurut Kamus Dewan. Proses menyimak manuskrip untuk menatasi masalah menyelesaikan masalah sebelum manuskrip dicetak. Proses penyuntingan melibatkan proses menulis semula, penyusunan semula, melengkap, membaiki dan juga mengemas manuskrip. Okey. Nanti bila slide saya dah upload, baca balik. Jangan tak baca, kena baca juga. Okey, bukannya nak kuis baru baca. Jangan macam tu. Okey. 7 prinsip penyuntingan yang ni juga selalu juga masuk dalam kuis. Mungkin boleh diberikan perhatian. Okey. 7 prinsip penyuntingan ada tepat, jelas, padat, mudah, lancar, adil dan juga selaras. Okey. 2 proses penyuntingan. Ada penyuntingan substantif, ada juga penyuntingan kopi. Kita lihat satu persatu. Penyuntingan substantif adalah penyuntingan secara umum atau menyuruh dengan meneliti. Tema wacana tajuk bersesuaian dengan isi kesinambungan hubungan antara bahagian, bab dan tajuk penyusunan isi secara logik, kesesuaian isi dengan pembaca sasaran, kesesuaian isi idea dengan dasar penerbit dan tidak menyalahi etika, agama dan undang-undang. Kesempurnaan, kekurangan isi, tentukan perkara utama, kurang utama. Maksudnya dekat sini apa tentukan perkara utama dan kurang utama ni, kadang-kadang kita kurang memberikan perhatian dekat sini, dia kan bila kita buat karangan, buat penulisan ni, bila kita susun isi tu, isi yang mula-mula adalah isi yang paling penting sebenarnya, isi yang utama, barulah pergi kepada isi-isi yang kurang utama. Okey, dia macam kadang-kadang tu isi yang pertama tu adalah isi yang, paling popular lah kalau kita nak susun, okey. Barulah pergi kepada isi-isi yang kurang glamour dan sebagainya, isi yang paling utama, isi yang sering diperkatakan, susunan perenggan tu sebenarnya, susunan isi tu sebenarnya, barulah pergi kepada, isi-isi yang tak berapa utama, okey. Sebenarnya macam tu, okey. Kalau kita nak ikut betul-betul, okey. Kelancaran isi isikan kelewahan ataupun mubazir. Kalau perkara benda yang dah pernah diperkatakan jangan dicakap lagi pada perenggan-perenggan yang seterusnya. Kesahihan fakta mesti dapat dipertanggungjawabkan. Keseimbangan dari segi panjang pendek antara bahagian, bab dan juga tajuk, skop perbincangan terlalu sempit ataupun luas. Penyuntingan kopi, penyuntingan yang lebih terperinci guna kamus buku tatapan tasawuf, pedoman istilah dan sebagainya. Semak aspek berikut: fakta, bahasa, kosakata, tatapan ayat, penggunaan ejaan, istilah, tanda baca, penomboran, gaya persembahan, jadual berkandungan, nombor halaman, tajuk itu dari bla 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 bla. Sekejap. Aspek yang perlu ditekan sewaktu membuat kerja penyuntingan ialah isi, bahasa, gaya, cara persembahan, mekanis, tata bahasa, tanda baca dan sebagainya, grafik. Okey. Ada perbezaan yang sangat ketara antara penyuntingan substantif dan juga penyuntingan kopi. Okey. Antara penyuntingan substantif dengan penyuntingan kopi, yang paling terperinci adalah penyuntingan kopi.
Okey, kalau kita nak melihat, nak membezakan antara kedua jenis penyuntingan ini, yang manakah penyuntingan yang paling berkesan, yang manakah yang penyuntingan yang paling detail, yang paling teliti, jawapannya adalah penyuntingan kopi. Okey, penyuntingan kopi lebih lebih detail, berbanding dengan penyuntingan substantif. Okey, sebab itulah dia guna kamus, guna buku tata bahasa, dia tak bagikan definisi tu secara ambil daripada orang saja, tetapi dia merujuk kepada rujukan yang sebenar-benarnya yang beri definisi, kamus, tasawuf, Allahu Akbar. Okey, baik, setakat ni faham? Kalau boleh habiskan topik ni hari ni pun lagi bagus, masih lagi ada waktu. Setakat ni faham? Faham, Sir. Okey. Ini pun boleh highlight juga kot, kadang-kadang masuk juga dalam kuis, aspek yang perlu ditingkatkan sewaktu membuat kerja penyuntingan, isi bahasa gaya, cara pertambahan, mekanis dan juga grafik. Okey. Kemudian kita pergi kepada penyuntingan isi, wujudkan kesepaduan kesatuan isi bahan yang dibincangkan dapat dimasuk tajuk dari isi memuaskan cukup penyusunan penyuntingan mesti logik penguraian isi menjadilah berkesan tiada unsur pengulangan, tiada unsur plagiat, tiada unsur plagiat, okey. Tiada unsur plagiat, pastikan buku cerita awak tak ada unsur plagiat, sebab semester lepas, ya Allah, dia jadi hitam pula, sebab semester lepas ada yang plagiat. Okey, bagaimana saya boleh tahu plagiat, tiba-tiba ada 2 3 orang hantar draft, cerita yang sama. Okey, secara tidak langsung kita tahulah plagiat. Okey, tak apalah cerita kita tak menarik pun tak apa, asalkan kita tak plagiat. Okey, plagiat ni susahlah, dia membawa awak kepada jurang, jurang untuk penolakan markah. Okey, susunan program mesti memuaskan dan perlu ada kesinambungan isi yang dibincangkan. Okey, penyuntingan isi kita tengok balik isi kita, sesuai ataupun tidak, susunan isi kita yang mana lebih utama dan sebagainya, jadi pastikan perenggan pertama adalah pendahuluan, perenggan kedua adalah isi. Okey, jadi perenggan kedua itu adalah isi pertama. Okey, pastikan isi pertama itu adalah isi yang paling penting. Kita letaklah jadi perenggan kedua. Okey, kemudian kita lihat dari kesepaduan isi antara isi, kesinambungan antara ayat kepada ayat, apabila kita baca tu ada tak kita rasa macam ayat kita melompat dan sebagainya. Okey, kita kena lihat betul-betul. Okey. Kemudian tiada unsur pengulangan, tak ada unsur lewah lah ni. Unsur pengulangan ni unsur lewah. Okey. Kemudian penyuntingan dari segi bahasa, menutur bahasa mestilah baik, lancar dan mudah, tata bahasa mestilah baku, pemilihan kata mestilah tepat dan sesuai, gunakan diksi yang bervariasi, menerangkan, menjelaskan, membincangkan, menekankan, gunakan istilah jargon yang sesuai dan tidak mengelirukan, gunakan raras bahasa yang betul mengikut bidang. Okey, kadang-kadang tu kita ni macam terlalu bercita-cita tinggi. Terlalu bercita-cita tinggi maksud saya begini, okey, kita nak nampakkan ayat kita ni terlalu wow, bombastik, 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 jadi kita menggunakan perkataan-perkataan yang terlalu asing, perkataan-perkataan yang bombastik lah ni, okey. Kononnya nak nampak power kan, jadi apabila kita semak balik, penggunaan perkataan itu tak sesuai dan sebagainya, jadi awak harus berhati-hati, okey. Tak bombastik pun tak apalah, janji apa yang hendak disampaikan tu mudah difahami, mudah difahami satu, kemudian keduanya, sampai apa yang hendak disampaikan itu. Okey, lancar, lancar apa yang disampaikan tu, Jangan bila kita baca tu kita seolah-olah macam ada selumbar, bila kita baca ayat tu, ya Allah, apa benda yang disampaikan ni, kita rasa macam ada selumbar, dekat bahasa dia, dekat ayat dia. Okey, tak apa, tak gunakan perkataan bombastik pun tak apa, jadi apa yang hendak disampaikan tu sampai tepat, dan lancar ayatnya, mudah difahami. Okey, tata bahasa mestilah baku, pemilihan kata yang sesuai, gunakan diksi bervariasi, dia macam merujuklah, merujuk sekian-sekian, janganlah merujuk sekian-sekian, merujuk sekian sampai habis, Recording Ismail sekian, recording Salma sekian-sekian, recording siapa sekian-sekian dan sebagainya, cuba bervariasikan bahasa tersebut, okey. Gunakan istilah jargon yang sesuai, tidak mengikutkan, gunakan bahasa yang betul untuk bidang. Penyusunan gaya ataupun cara persembahan, susunan bahan penulisan bersesuaian, maksud atau isi disampaikan dengan kemasan menarik ikut gaya penerbitan, macam kita APA,
Susunan jelas halaman yang ada anjakan dalam halaman memuaskan bisa penurunan kesimpulan baik. Okey. Ini kadang-kadang pelajar tak letak halaman. Halaman tak ada. Selalu macam tu. Kadang-kadang kita dapat mentang-mentang kena upload dekat OL hantar online jadi muka depan pun tak ada. Hantar secara bogel. Hantar tugasan kepada pensyarah bogel. Tak ada halaman. Tak ada logo tak ada halaman pula, tak ada muka depan tu kan, halaman muka depan tu. Tak ada logo tak ada kod kursus tak ada nama pelajar, tak ada nombor matrik tak ada tajuk tugasan dan sebagainya tak ada nama pensyarah hantar secara bogel. Hantar secara bogel mentang-mentang kena upload dekat OL jadi hantar tugasan dekat pensyarah pun secara bogel. Okey, ini antara benda-benda yang tak perlu nak diperkatakan oleh pensyarah yang awak harus faham sendiri. Awak harus faham sendiri. Hantar tugasan, dekat tugasan harus ada apa? Yalah, yang pertama sekali haruslah ada muka depan. Okey, letak logo letak kod khusus yang nama universiti macam tu lah. Benda-benda yang simple, benda-benda macam tu yang tak perlu nak diperkatakan. Yang tak perlu awak nak kena tanya pun. Sir tak cakap pun nak kena ada muka depan ke tak? Tak perlu. Tak perlu. Okey. Memang tak perlu pun. Tak perlu tanya. Benda-benda basic. Muka surat kadang-kadang dapat dalam bogel. Bogel. Biar bogel je. Dekat depan tu tak ada halaman muka hadapan, lepas tu muka surat pun tak ada. Okey. Bila pensyarah ada setengah pensyarah macam saya tak boleh nak baca secara online sangat, kadang kena print. Okey. Jadi bila awak tak ada muka surat kadang-kadang printer tu buat problem dan sebagainya kadang-kadang dia ulang balik, dia print balik muka surat sebelumnya dan sebagainya jadi muka surat tu dah berkecamuk dan sebagainya okey, ataupun tiba-tiba printer tu jam dan sebagainya. Kadang-kadang printer tu dia print muka surat belakang dulu dan sebagainya, dia jam tiba-tiba dekat tengah tu jadi muka surat tu kadang-kadang tak tersusun dan sebagainya. Okey. Jadi benda tu akan mendatangkan permasalahan. Okey. Mendatangkan mood yang tidak okeylah. Aku rasa aku dah baca dah muka surat ni, kenapa ulang balik? Kenapa aku baca sampai sini tiba-tiba sambung benda lain pula ni? Dia dah mendatangkan mood yang tidak baik apabila menyemak tugasan awak. Jadi berhati-hati. Kita kena pandai. Okey, kita kena pandai menghantar tugasan, menghasilkan tugasan. Kecualilah tugasan kita buku cerita kanak-kanak tu. Takkanlah muka depan buku cerita awak letak logo UUM pula. Tak sesuai lah. Okey, kena berpada-pada pula. Awak ni bila kita cakap macam tu, awak dah ni pula dah. Okey, dah fikir lain pula buku cerita kanak-kanak ni. Nak kena letak logo ke dekat depan dia? Janganlah macam tu. Buku cerita kanak-kanak, kita tengok buku cerita apa yang harus ada dekat depan. Harus ada logo penerbit, tajuk buku cerita, ada gambar-gambar sedikit, berwarna dan sebagainya. Okey. Jadi buku cerita kanak-kanak tu kita kecualikanlah daripada letak muka hadapan muka hadapan yang ada letak logo UUM tu. Janganlah letak macam tu. Okey. Tetapi kalau awak nak letak pun boleh juga, maksud saya dekat OL tu awak letak buat PDF kan. Okey. Jadi muka surat pertama itu mungkin awak dahulukan dengan muka hadapan yang ada logo nama awak kemudian kod kursus dan sebagainya jadi yang kedua tu barulah masuk muka hadapan buku cerita kanak-kanak. Okey, nak buat letak macam tu okey. Okey. Maksudnya awak tak campur adukkan muka hadapan yang ada logo tu dengan muka hadapan buku cerita kanak-kanak. Okey. Tetapi untuk tugasan kedua nanti saya ingat awak kena hantar secara by hand lah, awak print lah mula-mula awak upload dekat OL kemudian tugasan kedua tu kena hantar by hand juga. Awak print, lepas tu awak hantar dekat by hand. Mungkin saya letak kotak dekat bilik saya kat luar tu, awak letak dalam kotak tu. Okey, saya fikir macam tu lah sebab semua dah kembali ke kampus kan kecuali buku cerita kanak-kanak tu tak apa, hantar dekat OL saja. Lagipun nak print berkala tu mahal lah juga kan. Okey. Jadi buku cerita kanak-kanak tu hantar dekat OL saja. Tetapi tugasan kedua tu nanti ingatkan saya Hafiz awak kena hantar secara by hand juga. Sebab saya tak boleh nak semak dekat komputer ni. Saya nak kena conteng-conteng sedikit. Okey. Jadi hantar secara by hand. Okey. Kita bersenamlah sedikit berjalan-jalan sedikit. Okey. Lagipun bilik saya tingkat ketiga tingkat 3 bilik saya. Jadi awak boleh keluarkan peluh sedikitlah waktu awak hantar tugasan kedua nanti. Okey. Baik, itu dari segi gaya persembahan secara tidak langsung saya akan sentuh sedikitlah tentang
secara tugasan awak yang boleh awak praktikkan dengan tugasan yang lain. Jangan hantar bogel, jangan hantar tugasan secara bogel. Okey. Depan tu tak ada apa-apa, pap terus hantar je. Tiba-tiba pendahuluan. Apa benda ni? Okey. Jadi nak kemaskan sedikit, masukkan senarai kandungan, kemas sikit. Okey. Kita mengharapkan markah yang terbaik daripada pensyarah kita, tetapi kerja kita halah balai je. Hantar tugasan kepada pensyarah kita bogel. Jangan macam tu. Jangan lupa muka surat. Okey, kadang-kadang muka surat tak ada. Tak bogel dah. Ada muka hadapan tapi muka surat pula tak ada. Okey. Baik. Penyuntingan mekanis. Okey, ini mekanisnya termasuk ejaan, tanda baca, singkatan dan juga kutipan. Kutipan juga adalah penyuntingan mekanis. Okey. Baik, tengok pula slide yang ke-28 ini. Ini antara yang selalu juga masuk dalam kuis. Dia akan tanyalah, menurut Sulaiman Masri dan Ahmad Khair, nyatakan 3 aspek penting dalam kerja penyuntingan. Okey. Jadi menurut Sulaiman Masri dan Ahmad Khair ni ada 3, iaitu organisasi teks, bahasa dan juga mekanis. Okey. Organisasi teks tu bagaimana? Organisasi teks itu adalah bagaimana kita menyusun teks tersebut. Pendahuluan dia dekat mana, isinya dekat mana, penutupnya dekat mana. Okey. Organisasi, bagaimana kita organize teks tersebut. Bagaimana dengan isi dia. Okey. Begitu juga dengan pemerengganan. Setiap baris bagaimana. Adakah pendahuluan awak mempunyai idea yang banyak, awak tulis sampai 20 baris. Kemudian penutup awak tak ada idea, awak tulis 3 baris saja. Itu adalah organisasi teks juga. Okey, pastikan sama. Barulah cantik. Okey. Ulang balik, tak nak baca. Rangka karangan boleh menjadi panduan ketika menulis dan penyunting. Rangka boleh bertukar bila masa jika perlu. Penulis boleh menambah dan mengurangkan rangka karangan. Okey, ni bercakap tentang rangka. Okey, baik. Faham setakat ni ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Habis satu bab. Lupa pula saya. Ahad kita cuti. Sebenarnya Ahad kita cuti. Jadi kita akan bentangkan buku cerita karangan kita pada hari Rabu lah. Ahad kita cuti. Okey. Baik, setakat ni faham tak untuk topik hari ni? Boleh, sir. Faham ke? Sekejap saya nak tengok ada berapa orang. Siapa yang tak sempat nak scan? Cukup 25 orang. Siapa yang tak sempat nak scan? Saya Anis Nisrina. Sekejap saya nak tengok. Jangan keluar lagi. Tak habis lagi. Kelas tak habis lagi. Kelas habis pukul 1 kan. Saya nak tengok attendance sebab ada 7 orang kalau tak silap tak scan. Malas nak buka dah attendance ni. Sekejap saya buka attendance. Bukan apa portal kita ni kan. Sekejap lagi nak buka dia tak boleh buka balik dan sebagainya. Susah Saya tak tahulah kenapa dengan portal kita ni. Kadang-kadang boleh buka 2-3 kali, lepas tu nak buka balik dah tak boleh dah. Ambil masa. Anis saja. Anis Nisrina. Siapa lagi tak scan? Ada 5 orang lagi. Irma belum lah ya. Irma. Ini ada? Saya pun belum, sir. Ni siapa? Ifa. Cuba mengaku berdiri sikit. Siapa? Irfa? Ifa, sir. Okey. Ifa Haziani. Lagi? Saya, sir. Saya, Sama. sir. Siapa? Cuba mengaku sikit namanya apa? Nur Azrin Natasha. Nur Azrin Natasha. Sihat ke Azrin? Natasha? Sihat. Sihat. Kalau saya tak add manual, dia akan naik kan dekat kehadiran awak tak hadir ke apa dekat portal awak, dia akan naik kan. So awak boleh tahulah saya add manual ke tak boleh add manual ke kan. Betul ke? Dekat portal awak. Kan? Dia boleh naik. Dia akan naik kan hadir ke tak hadir ke dia tahu, awak tahulah ya. Lagi Ifa sekejap. Okey, Dini. Sekejap. Lagi siapa? Aini ada tak? Aini Firhani. Saya, sir. Saya scan tadi tak masuk. Nasib baik saya tengok. Asyik saya sebut namanya. Okey. Saya Aini Firhani. Aini Firhani. Okey, sekejap saya add manual sebab
Satgi nak buka balik susah pula. Saya menu sekejap. Okay, sir. Tak boleh pula dah. Okey, dah habis dah. Okey, baik. Sementara ada masa lagi ni, saya bagi peluang untuk bertanya tentang buku cerita kanak-kanak. Sebab minggu depan kita dah nak present. Okey. Sebab hari Ahad hari tu lepas saya cakap kita nak present minggu depan tu, macam-macam soalan yang saya terima. Baru nak tanya itu, tanya ini dan sebagainya. Okey. Jadi cuba tanya hari ni. Sementara masih ada waktu lagi. Nak tanya apa? Mungkin ada benda yang tak clear dan sebagainya. Present saya target dalam seorang tu dalam 5 ke 8 minit seorang boleh? Itu pun lama juga saya rasa. Kalau buku cerita tu dah siap, awak tunjuk buku cerita, okey ini buku cerita saya, awak tunjuk depan dan sebagainya, awak selak-selak dan sebagainya dan awak bercerita. Apakah cerita buku cerita awak tu? Okey. Permulaannya bagaimana, konfliknya apa berlaku dan sebagainya. Secara ringkaslah awak cerita buku cerita tersebut, kisahnya secara ringkas. Okey. Jangan baca. Pada zaman dahulu sekarang wah, meleleh air liur kami mendengarnya. Okey, jangan macam tu. Okey. Ya. Ya. Surat. Ni surat apa pula ni? Ada PM saya ke? Jap, orang yang tahu. Oh, yang tu. Okey, okey, okey. Awak kalau upload dekat portal awak upload dekat kehadiran tepi tu tepi nama awak kehadiran tu kan? Saya tak pernah dapat. Macam mana kalau pun cara awak lain macam mana? Awak dah tanya ke? Ya, macam mana ya? Kalau saya ya, ya, seminggu kan pergi kan? 2. Maksudnya 2 hari kelas tak masuk lah kan? Kan, macam saya nak mudah je, kita macam apa, bertolak ansur, saya rasa saya naik manual je waktu tu, kan? Jadi tapi kalau nak bagi surat tu bagi je lah, tak apalah, boleh je. Bagi je tak apa. Tapi jangan lupa, tiba-tiba tapi jangan lupa keychain tiba. Okey, yang lain ada nak tanya pasal apa? Buku cerita ni, tanya pasal Buku cerita tu berapa page kena buat minimum? Dia tak ada limit muka surat, dia cuma ada limit untuk patah perkataan. 800 hingga 1000 patah perkataan. Tetapi untuk awak kalau tak sampai 1000 tu tak apalah, kira halal lah. Dia tak ada limit muka surat. Okey lagi? Apa lagi awak nak Ada tanya? tak aplikasi recommended untuk kita orang tulis cerita? Any aplikasi? Selalunya student guna Canva je. Oh, Dan memang kita suggest Canva je. Tetapi kalau awak tahu apps yang lain, awak boleh guna apps yang lain. okey. Kemudian ada juga yang tanya tentang gambar. Gambar tu awak ambil je lah mana-mana. Macam dalam Canva tu kan ada gambar dia. Ambil je lah dalam tu. Tak perlulah awak nak lukis ni dan sebagainya. Benda tu susah lah pula. Ibarat kita ni adalah suatu kursus seni lukis pula dah. Canva tu dalam tu macam-macam gambar ada kan. Ambil je dalam tu. Boleh. Itu terpulang kepada awak. Ada juga yang nak buat dialog. Maksudnya dia ada gambar, ada 2 binatang tengah bercakap, dalam masa sama dekat bawah tu ada cerita dia. Dia nak masukkan dialog pun boleh juga. Tapi dialog tu janganlah panjang. Buat simple dah lah, apa khabar? Khabar baik. Tetapi dekat cerita tu panjanglah sedikit. Terpulang. Tak wajib lah nak masukkan dialog tu. Dialog tu yang bubble tu kan dekat gambar tu. Nak masuk boleh, tak masuk pun tak apa. Tak jadi kesalahan. Lagi soalan? Sir. Ya. Nanti untuk next week bentang tu nanti sir pick up random ke ikut giliran?
Okey. Kita ada giliran, maksudnya pagi ke ataupun esok ke, saya akan buka giliran. Awak letak nama awak sendiri, nombor 1 siapa, 2, saya akan panggil itu sahaja. Boleh? Macam Saha dah siap, mungkin Saha confident, mungkin Saha nak present dulu, jadi Saha tulislah nama Saha dekat nombor 1, jadi minggu depan saya panggillah Saha dulu, macam itulah contohnya, yang lain pun macam tu juga. Okey? Boleh? Kita buat macam tu okey? Boleh. Sebab kita dah Boleh. besar kan, kita dah dewasa, jadi nak ikut nama lah, nak apa itulah, susahlah macam macam tak best lah benda-benda macam tu, jadi siapa nak present dulu present, macam tu je, mudah. Okey? Baik, ada soalan yang lain? Eh? Saya nak makan apa lidah payah kena beli asam lah kot. Nak kena makan asam ni. Ada chat ni apa pula? Sekejap. Maksudnya kalau tak confident boleh last lah kan. Pandai-pandai awak lah kan. Saya bagi senarai tu awak letaklah nama awak nombor berapa. Jadi saya akan panggil ke situ saja. Okey, terpulang kepada awak. Lagi ada soalan lagi? Nak kena beli asam ni, mulut payah, lidah payah. Ada soalan yang lain? Ada soalan yang lain? Dah tak ada dah? Ada yang tengah pulang ke kampus, semoga selamat perjalanannya pulang ke kampus, Ada yang fasa kedua, 12, 13, 14 nak balik ke kampus tu, hati-hati di jalan raya, Semoga selamat sampai, Ada juga yang nak jumpa saya dan sebagainya, saya persilakan, tak ada masalah, tetapi minggu ni memang saya tak ada lah, saya tak masuk office pun, ni pun saya kat rumah sewa, esok saya nak balik rumah, nak balik kampung lah kot, dengan tak sihatnya, okey. Kalau nak jumpa tu tak apa, bagi tahu bila nak jumpa dan sebagainya, boleh datang ke bilik saya, mungkin saya boleh prepare apa-apa kopi ke, ataupun jajan-jajan keropok-keropok ke, jadilah makan je lah keropok yang ada, Baik, lagi sekali saya tanya, ada apa-apa soalan untuk buku cerita kanak-kanak, nak present minggu depan hari Rabu, hari Ahad kita cuti, betul? Ahad kita cuti, hari Wesak, Ada apa-apa lagi soalan? Okey, kalau tak ada soalan saya nak ingatkan lagi sekali, macam saya cakap awal-awal tadi, saya boleh berkompromi dengan awak, boleh bertolak ansur dengan awak. Okey, dalam kelas saya, kita boleh bertolak ansur. Kita boleh jadi kawan yang baik. Kita boleh jadi kawan yang baik tak semestinya dalam kelas ini saja. Maksud saya daripada hari pertama kita kenal sampai bila-bila kita boleh jadi kawan yang baik. Okey, jadi untuk jadi kawan yang baik, awak kenalah tolong saya. Okey, tolong masuk kelas dan sebagainya. Okey, dan kalau awak tak boleh masuk kelas, tolong bagi tahu saya awal-awal, kenapa tak boleh masuk kelas dan sebagainya, saya dalam perjalanan dan sebagainya, Jadi saya dalam perjalanan nak ke UUM, bas saya lalu dekat kawasan bukit-bukit ke, takut tak ada line ke dan sebagainya, tolong bagi tahu awal-awal. Okey, agar saya tak salah tafsir. Kalau saksir bagaimana? Kalau salah tafsir, mungkin saya rasa awak dah tak nak kawan dengan saya. Bila tak nak kawan tu saya pun tak nak add awak secara manual. Okey, jadi kedatangan ini sangat penting. Okey, kita sekarang dah berada di fasa ada kelas dah face to face dan sebagainya. Okey, jadi apabila ada kelas dah face to face, HEA agak ambil berat tentang kehadiran. Jadi kehadiran awak ni ada peratusan, nanti kita kelas akhir nanti akan keluar peratusan. Okey, orang ni berapa peratus, orang ni berapa peratus. Okey, takut dia akan jadi satu masalah nanti. Awak nak final ke, ataupun tiba-tiba awak nak kena ambil balik ke, nak kena repeat balik subjek ni. Jadi renyahlah benda-benda macam tu. Okey, jadi kalau awak memang betul tak boleh masuk kelas, awak bagi tahu saya. Okey, tak jadi masalah. Okey, awak bagi tahu kenapa awak tak boleh masuk dan sebagainya. Okey, sekurang-kurangnya saya boleh add manual. Okey, kita kan kawan baik. Okey, kalau kawan baik kita akan tolong antara satu sama lain. Okey, awak boleh bagi tahu pada saya apa masalah awak.
Okey, baik kalau tak ada apa-apa, saya nak tamatkan kelas untuk hari ini. Saya pun tak penat sihat sebenarnya. Dah 3 hari dah demam. Doakan kesembuhan saya, agar minggu depan kita boleh merancakkan perbentangan kita. Okey, baik kalau tak ada apa-apa saya tamatkan kelas untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, presentation buku cerita kanak-kanak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ijar. Minta maaf nak datang jumpa saya tak boleh minggu ni. Kalau tidak nak ajak Pak Ijar pergi makan mi siam. Mi siam dah buka dah, orang tak ramai. Nanti student dah balik, nanti mesti ramai orang. Okey, terima kasih semua. Boleh left.